Ada saja orang yang masih perlu bekerja sebagai penghantar barang. Kegelapan dan jalan yang sunyi sepi tidak menakutkannya. Dia tidak takut akan kepenatan, tetapi takut akan perkara yang tidak sepatutnya ditemui. Malam ini adalah kisah seorang penunggang muda yang menerima pesanan lewat malam hanya karena mau mendapatkan tip tambahan. Tetapi apa yang diperolehnya bukanlah uang dan bukanlah sesuatu yang patut dilihat oleh manusia. Kisah ini berlaku pada tahun lalu di wilayah Nakhon Pathom, Tum. Seorang lelaki berusia 27 tahun, seorang penghantar GrabFood yang suka menerima pesanan lewat malam karena pada waktu itu tiada persaingan dan selalunya mendapat tip lebih daripada biasa. Malam itu, hujan turun renyai-renyai, cuaca sejuk menusuk dan hampir semua jalan sunyi sepi. Tung baru saja selesai menghantar pesanan terakhir di dalam bandar dan hendak menutup aplikasi untuk pulang ke rumah, tetapi satu notifikasi muncul. Pelanggan baru memesan makanan ke rumah nomor 99, lorong belakang Wat Lama. Dia melihat jam di sudut screen, 1,24 pagi. Hatinya teragak-agak seketika karena dia pernah mendengar nama lorong itu dikatakan sebagai jalan pintas yang orang tidak berani masuk karena tiada lampu jalan dan begitu sunyi sehingga boleh mendengar bunyi nafas sendiri. Tetapi akhirnya dia menerima pesanan itu karena ada tip hampir 100 baht dan dia hanya berpikir hantar barang dan terus balik. Selepas mengambil makanan dari kedai, Tung menunggang motosikalnya keluar dari bandar. Jalan licin, hujan masih turun. Bunyi enjinnya berlawan dengan bunyi guruh yang berdentum di kejauhan. Apabila tiba di mulut lorong belakang Wat itu, dia melihat sebuah kedai runcit kecil. Seorang nenek sedang berdiri di hadapan kedai. Tung memberhentikan motosikalnya untuk bertanya jalan. Nenek itu bercakap perlahan, "Nak pergi rumah nomor 99 ke..." "Nak," dia mengangguk. Nenek itu memandang ke dalam lorong yang gelap gelita, lalu menggelengkan kepalanya perlahan. Lorong itu dah lama tak ada orang duduk. Tung mengerutkan dahinya, menyangka nenek itu mungkin tersilap karena sistem aplikasi jelas menyatakan destinasi itu atas nama Cik Som, lengkap dengan nomor telepon. Dia tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada nenek itu sebelum menunggang masuk ke dalam lorong. Hujan mulai turun lebih lebat. Jalan semakin sempit. Di kedua-dua belah hanya ada pokok-pokok tinggi dan rumah-rumah usang yang ditutup dengan papan lama. Cahaya lampu motosikalnya memantul pada air yang bertakung di jalan, berkilauan seperti bayang-bayang orang berjalan melintas. Tum berasa bulu romanya meremang tetapi coba untuk tidak menghiraukannya. Suara GPS berkata, "Anda telah tiba di destinasi." Dia memperlahankan motosikal, tetapi di sekelilingnya tiada rumah, hanya ada pagar kayu yang reput di hadapannya dengan papan tanda besi yang pudar. Dia bergerak lebih dekat untuk melihat. Di papan tanda itu tertulis rumah nomor 99. Jantungnya berdegup kencang. Dia membuka aplikasi untuk memeriksa sekali lagi. Dan memang benar tempatnya di situ. Dari dalam kegelapan, kelihatan ada cahaya lampu kuning yang malap memancar dari tingkat atas. Tung mendongak dan melihat bayangan seorang wanita berdiri di beranda. Wanita itu mengangkat tangannya perlahan seolah-olah sedang melambai ke arahnya. Tung teragak-agak, tetapi suara GPS berbunyi lagi. "Anda telah tiba di destinasi." Dia memutuskan untuk mematikan engine dan berjalan untuk meletakkan bungkusan makanan di hadapan rumah. Tiba-tiba, satu suara perlahan kedengaran dari atas. Letak depan rumah pun boleh. Suara itu dingin dan jelas, seolah-olah berada hanya beberapa langkah darinya. Tung menoleh ke atas sekali lagi. Wanita itu masih berdiri di situ, tetapi wajahnya pucat lesi tanpa sebarang ekspresi di matanya. Dia cepat-cepat meletakkan bungkusan itu dan berpaling untuk kembali ke motosikalnya. Jantungnya berdegup kencang, tetapi sebelum menghidupkan engine, dia merasakan seperti ada sesuatu yang sedang memerhatikannya dari belakang. Tung menelan air liur, tidak berani menoleh. Kemudian, bunyi tapak kaki yang perlahan kedengaran dari atas tanah yang basah. 1-2 langkah, semakin dekat. Dia terus menoleh, tetapi tiada sesiapa di situ. Hanya bungkusan makanan yang pada mulanya diletakkan rapat dengan pagar, kini telah beralih ke tengah jalan. Dan pintu kayu rumah yang tadinya tertutup, kini terbuka sedikit. Seolah-olah ada seseorang menunggunya masuk ke dalam. Tung merenung pintu rumah yang terbuka di tengah-tengah hujan. Angin bertiup kencang, membuatkan papan-papan lama bergesel dan mengeluarkan bunyi berkeriut. Bunyi itu bergema dalam kegelapan, seolah-olah seluruh rumah itu hidup.
Dia tidak berani berada di situ lebih lama, lalu segera menghidupkan engine dan menunggang keluar dari lorong itu sepantas mungkin. Tetapi hanya beberapa puluh meter kemudian, hujan turun semakin lebat sehingga dia hampir tidak nampak jalan. Tayar motosikalnya merenjis air ke merata tempat. Lampu hadapan berkelip-kelip seakan-akan mau padam. Segalanya di sekeliling menjadi senyap sehingga dia boleh mendengar bunyi nafasnya sendiri. Dia coba untuk tidak memikirkan image wanita di beranda, tetapi bayangan itu terus berulang-ulang di kepalanya. Wanita itu melambai kepadanya dan bercakap dengan suara yang terlalu jelas. Semasa sedang menunggang, motosikalnya terasa seperti terlanggar sesuatu. Tum menekan brek serta-merta. Jantungnya berdegup begitu kencang sehingga dia boleh mendengarnya di telinga. Dia menyuluh lampu ke hadapan, jalan kosong tiada apa-apa. Tetapi di cermin sisi, kelihatan ada kesan comot seperti tapak tangan melekat di tempat duduk belakang. Tum mengerutkan dahi. Dia pasti motosikalnya bersih dan kering sebelum keluar bekerja. Tapak tangan itu seolah-olah baru disentuh dari dalam. Dia turun dari motosikal untuk memeriksa sekeliling. Hujan masih turun tanpa henti. Bau tanah basah bercampur dengan bau sesuatu yang manis seperti bau bunga, tetapi diselangi dengan bau busuk yang samar-samar menusuk hidungnya. Dia cepat-cepat naik semula ke atas motosikal, memulas pendikit untuk keluar dari lorong itu secepat mungkin. Tetapi dalam perjalanan keluar, GPS berbunyi lagi. Suara sistem itu kedengeran ganjil, seperti suaranya terganggu. Kembali ke tempat asal. Tum mengerutkan dahi dan terus menekan butang untuk mematikan suara itu. Tetapi ia berulang lagi. Kembali ke tempat asal. Dia mengeluh, tertawa sinis, menyangka sistem itu mungkin rosak karena hujan. Tetapi ketika matanya masih tertumpu pada jalan, satu bayangan hitam muncul di tengah jalan. Wanita itu berbaju putih basah kuyup, rambut panjang menutupi muka, berdiri membelakanginya. Tidak bergerak, tidak berganjak. Tum menekan brek sekuat hati. Motosikalnya hampir terbalik. Engine-nya mati serta-merta. Dia duduk kaku di atas tempat duduk, menelan air liur dengan susah payah. Nafasnya tersekat. Hujan mulai reda. Tetapi bunyi angin menjadi semakin jelas. Pokok-pokok di tepi jalan bergoyang kuat, seolah-olah ada seseorang berlari melintasinya. Wanita itu masih berdiri di tempat yang sama. Tum menghulurkan tangan untuk memulas kunci. Engine tidak hidup. Dia mencoba lagi. Bunyi starter kedengaran kering seperti kehabisan baterai. Dan pada saat itu, wanita itu berpaling. Wajahnya pucat, seolah-olah tiada darah. Matanya hitam pekat dan bibirnya menyeringai sedikit. Tum terkejut, menekan starter sekali lagi. Engine hidup serta-merta. Dia memulas pendikit dan melarikan diri tanpa berani melihat cermin belakang. Selepas keluar dari lorong itu, jantungnya masih berdegup kencang. Tangannya menggeletar sehingga hampir tidak dapat memegang hendal. Dia memberhentikan motosikal di tepi jalan, coba menenangkan diri. Dia menarik nafas dalam-dalam dan melihat GPS sekali lagi. Destinasi masih menunjukkan rumah nomor 99. Tum coba menekan butang untuk menyelesaikan pesanan, tetapi sistem tidak memberi respons. Butang selesai berwarna kelabu dan tidak boleh ditekan. Semasa sedang melihat screen, sesuatu muncul di belakangnya. Pantulan pada screen telepon bimbitnya menunjukkan wajah wanita yang sama, sedang duduk di tempat duduk belakang motosikalnya. Dia terus menoleh, tetapi tiada sesiapa. Hanya topi keledar yang diletakkannya di situ dan hawa sejuk yang terapung di udara. Dia segera menghidupkan engine sekali lagi, berniat untuk pulang ke rumah secepat mungkin. Tetapi baru saja menunggang beberapa ratus meter, GPS bercakap sendiri lagi. Kali ini suaranya lebih jelas dan kuat. Anda telah tiba di destinasi. Tum memandang ke jalan di hadapannya. Jantungnya terasa seperti berhenti berdegup. Di hadapan motosikalnya adalah pagar kayu yang sama. Rumah nomor 99. Padahal dia pasti baru saja melarikan diri dari tempat itu tidak sampai 5 menit yang lalu. Tum menekan brek sehingga tayar berdecit di atas jalan, bunyi yang nyaring. Dia merenung ke hadapan, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Rumah yang sama, pagar kayu yang reput, nomor 99 yang berkarat sehingga hampir tidak kelihatan. Ia berada
di hadapannya sekali lagi. Hujan telah berhenti, tetapi kabus tebal mulai turun rendah, seolah-olah mahu menelan segala-galanya di sekeliling. Tum berasa sejuk walaupun bajunya masih basah dengan peluh. Dia mengambil teleponnya, coba untuk membuat panggilan, tetapi skrinnya terkunci pada halaman aplikasi. Bulatan hijau itu terus berputar tanpa henti. Tiada isyarat, walau satu bar pun. Dia mendongak sekali lagi. Lampu di beranda tingkat atas rumah itu menyala perlahan-lahan. Cahaya kuning yang malap itu memancar melalui kayu lama yang reput sehingga menampakkan celah-celah seolah-olah ada seseorang baru saja menyalakannya. Tung berpaling untuk pulang, tetapi ketika dia memusingkan motosikalnya, bunyi pintu rumah berkeriut perlahan, membuatkan bulu romanya meremang. Dia melihat melalui cermin sisi. Pintu kayu itu terbuka separuh, bayangan wanita yang sama sedang melangkah keluar. Dia memakai gaun putih panjang yang meleret ke lantai, rambut hitam panjang melekap di muka. Tubuhnya pucat seperti orang tiada darah, tetapi matanya hitam pekat seperti lubang yang dalam. Tum hampir tidak dapat bernafas, tidak dapat menggerakkan motosikalnya walau sedikit pun. Dia duduk kaku, memerhatikan wanita itu menuruni tangga satu persatu. Langkahnya begitu perlahan sehingga tiada bunyi, tetapi setiap kali dia memijak papan lantai, ia tidak berbunyi. Kakinya langsung tidak menyentuh lantai. Tung terkejut mencapai kunci dan coba menghidupkan engine. Ia hidup dengan bunyi yang kuat. Dia memulas pendikit sekuat hati, tetapi tayar hanya berputar di tempat yang sama, seolah-olah motosikalnya tidak bergerak. Tung melihat ke bawah. Tanah di bawah tayarnya telah menjadi lumpur pekat, padahal tadi ia adalah jalan berturap. Dia coba memulas pendikit lagi. Bunyi engine mengaum bersaing dengan bunyi angin yang bertiup. Lampu hadapan menyuluh ke arah lembaga wanita di hadapannya. Dia berhenti, lalu perlahan-lahan mendongakkan kepalanya. Wajah itu begitu pucat sehingga menampakkan urat-urat di bawah kulit. Bibirnya kering dan merekah, dan senyumannya lebih lebar daripada manusia biasa, menampakkan gigi hitam yang tersusun rapi. Tung menjerit, "Jangan datang dekat." Tetapi wanita itu melangkah lebih dekat, setapak demi setapak, sehingga tiba di hadapan motosikalnya. Dia menelengkan kepalanya sedikit, seolah-olah coba mendengar degupan jantung Tung. Lalu dia berkata dengan suara perlahan, "Barang saya." Tung melihat ke arah bungkusan makanan yang diletakkan di hadapan motosikal. Ia basah kuyup, tetapi bukan hanya karena hujan. Di dalamnya ada cecair gelap yang meresap keluar, mengalir ke tanah membentuk satu garisan panjang. Dia tidak berani melihat lebih lama. Dia memulas pendikit dengan lebih kuat lagi. Motosikal itu meluncur keluar dari lumpur dengan gegaran yang kuat. Bunyi tawa wanita itu kedengaran di belakangnya, perlahan-lahan bergema di kepalanya tanpa henti. Tum terus menunggang, sehingga ke penghujung lorong, nafasnya tercungap-cungap. Apabila tiba di jalan besar, dia hampir menangis karena lega. Dia memberhentikan motosikalnya di bawah lampu jalan, jantungnya berdegup kencang sehingga dadanya bergegar. Dia coba menarik nafas dalam-dalam dan memeriksa aplikasi. Sekali lagi, sistem masih terkunci. Skrin masih menunjukkan sedang menghantar. Dia tidak dapat membatalkan pesanan. Semua butang tidak berfungsi. Tetapi apa yang membuatkan bulu romanya meremang ialah nama penerima di sudut skrin. Ia telah bertukar dari Ciksom kepada nama baru, Cikratana Sripong, nama yang tidak pernah dilihatnya sebelum ini. Dia coba mencari nama itu di internet. Isyarat kembali untuk seketika, dan dia menemui satu berita lama dari 10 tahun yang lalu. Seorang wanita muda meninggal dunia di rumah nomor 99, lorong belakang Wat Lama, wilayah Nakhon Pathom. Puncak kematian ditemui sebagai mayat bersama bungkusan makanan yang tergantung di pintu rumah. Badan Tung menjadi kebas. Dia merenung skrin tanpa berkelip. Dalam gambar berita lama itu adalah wanita yang sama dilihatnya tadi. Lampu jalan berkelip sekali. Angin bertiup melintasinya. Tung mendongak memandang jalan. Dan dalam pantulan cermin sisi, dia melihat sesuatu sedang duduk di tempat duduk belakang. Rambut panjang basah melekap di muka. Mata hitam pekat, sudut bibirnya terangkat perlahan-lahan. Dia menekan brek dan menoleh serta-merta, tetapi tempat duduk itu kosong. Hanya ada hawa sejuk yang membentuk uap dan bau bunga busuk yang terapung di udara.
Tum menggeletar seluruh badan. Tanpa berlengah, dia terus menekan butang untuk menutup aplikasi. Tetapi sebelum screen menjadi gelap, satu notifikasi muncul. Terima kasih kerana menghantar. Diikuti dengan suara GPS yang berkata perlahan, kembali ke tempat asal. Tum meletakkan teleponnya di sebelah. Tangannya masih menggeletar. Nafasnya tersekat seolah-olah udara di sekelilingnya semakin menebal. Dia memandang keluar jalan. Sekelilingnya sunyi, sepi. Hanya ada cahaya lampu kuning malap dari tiang lampu yang berkelip-kelip mengikut rentak. Setiap kali lampu itu padam, dia merasakan seperti ada sesuatu yang bergerak dalam kegelapan. Tum coba untuk tidak memikirkan apa-apa, lalu menghidupkan engine sekali lagi. Kali ini, ia hidup serta-merta. Dia bergerak perlahan, coba menunggang ke jalan besar untuk pulang ke rumah. Hujan mulai reda. Hanya tinggal renyai-renyai yang sejuk. Tetapi kabus menjadi semakin tebal sehingga dia hampir tidak nampak apa-apa di hadapannya. Dalam perjalanan pulang, bunyi sesuatu mula kedengaran dari tempat duduk belakang. Seperti bunyi beg plastik yang digerakkan. Dia menyangka ia mungkin bungkusan makanan yang masih ada. Tetapi apabila dia melihat melalui cermin sisi, beg itu telah hilang. Dia memperlahankan motosikal, menoleh ke belakang dengan sepenuhnya. Di atas tempat duduk, tiada apa-apa. Hanya ada kesan basah berbentuk bulatan sebesar orang duduk. Hawa sejuk mula keluar dari ruang kosong itu. Cermin hadapan topi, keledarnya mula berkabus membentuk satu bulatan. Dan perlahan-lahan muncul beberapa huruf, saya masih lapar. Jantung Tum hampir berhenti berdegup. Dia cepat-cepat mengelap kabus itu, tetapi tulisan itu tidak hilang seolah-olah diukir dari dalam. Dia memulas pendikit sekuat hati. Tayar motosikalnya memecah air. Engine mengaum di tengah jalan yang lengang. Tetapi bunyi tawa perlahan kedengaran dari tempat duduk belakang. Suara itu sama seperti suara wanita tadi. Tum mengetap gigi. Tidak berani menoleh. Dia memecut sehingga tiba di satu persimpangan besar, tetapi GPS berkata lagi, belok kiri untuk kembali ke destinasi asal. Dia secara tidak sengaja menjerit memarahi sistem itu, tetapi suara itu menjawab serta-merta belok kiri. Pada masa itu, bunyi ketukan kedengaran di sebelah kanannya. Sekali, dua kali. Perlahan tetapi jelas. Tum terkejut. Matanya melirik ke cermin sisi. Dia melihat bayangan putih berdiri di situ, rambut panjang basah melekat di muka. Ujung jarinya mengetuk cermin mengikut rentak. Dia cepat-cepat berpaling ke hadapan. Tetapi di cermin sisi sebelah lagi, bayangan yang sama muncul. Sekarang ada dua orang berdiri di kedua-dua belah motosikalnya. Tum memulas pendikit sekuat tenaga, memandu keluar dari persimpangan tanpa melihat jalan. Bunyi tawa bergema di kepalanya, seolah-olah berada di sekelilingnya. Tidak lama selepas itu, engine-nya mati di tengah jalan. Dia melihat sekeliling, jalan yang sepatutnya menuju ke bandar telah bertukar menjadi jalan sempit dengan pokok-pokok di kedua-dua belah dan papan tanda kayu reput yang sama, rumah nomor 99. Tum mengetap gigi, coba menekan starter lagi. Bunyi engine kering tidak hidup, senyap, tiada bunyi angin pun. Kemudian tiba-tiba, satu bisikan perlahan kedengaran dari tempat duduk belakang. Terima kasih kerana hantar barang saya. Tum menoleh serta-merta. Tempat duduk itu kosong, tetapi bau bunga busuk semakin kuat sehingga menusuk hidung. Dia cepat-cepat membuka pintu motosikal. Tidak, dia melompat turun dan berlari tanpa menghiraukan apa-apa. Tetapi apabila dia menoleh kembali ke arah motosikalnya, dia melihat wanita itu duduk di tempat pemandu. Dia berpaling memandangnya, sebelum perlahan-lahan mengangkat tangan dan menuding ke arahnya. Tum berundur tanpa sadar, kakinya memijak tanah basah lalu tergelincir dan jatuh terhentak di atas jalan. Tiba-tiba, segalanya menjadi gelap. Lampu jalan, bunyi angin, semuanya hilang. Hanya ada satu bunyi. Bunyi tapak kaki berjalan mengelilinginya. Berjalan perlahan, semakin dekat. Dia mengetap gigi, coba untuk tidak bergerak, tidak berani bernafas. Tetapi bunyi itu berhenti betul-betul di belakangnya. Senyap. Sebelum satu bisikan yang dingin kedengaran jelas di sebelah telinganya. Barang saya ada pada engkau. Jantung Tum hampir terkeluar dari dadanya. Dia menoleh sekuat hati, tetapi di belakangnya tiada sesiapa. Hanya ada bungkusan makanan lama yang dicampakkannya di tepi jalan.
yang kini terbuka. Dan di dalamnya ada sesuatu yang tidak sepatutnya berada dalam bungkusan makanan. Kaku, sejuk, dan penuh dengan darah. Tum melangkah ke belakang. Seluruh tubuhnya menggeletar, memandang pemandangan di hadapannya dengan mata terbeliak. Suara wanita itu tertawa perlahan, bergema di bawah angin, sehingga hilang bersama kegelapan malam. Kemudian, segalanya menjadi gelap gelita. Segalanya padam dalam sekelip mata. Tiada bunyi, tiada angin, hanya kegelapan yang pekat. Tum duduk kaku di situ. Tidak tahu berapa lama masa telah berlalu. Dia tidak pasti sama ada dia masih berada di tempat yang sama atau tidak. Sehinggalah ada cahaya menyuluh melalui tirai kabus. Lampu hadapan motosikalnya menyala sendiri. Enjinnya mulai berfungsi. Tetapi bunyi yang keluar bukanlah bunyi enjinnya. Ia bergetar dan serak seperti bunyi orang bernafas di dalam paip. Tum tergamang. Dia berdiri perlahan-lahan, memandang ke arah motosikalnya. Dalam cahaya lampu hadapan dia melihat wanita itu duduk di tempat pemandu, tangannya memegang hendal dengan erat, tetapi matanya memandang lurus ke arah Tum. Cahaya lampu mengenai wajahnya, menampakkan kulit pucat seperti abu. Bibirnya kering merekah dan darah meresap dari sudut mulutnya. Senyumannya perlahan-lahan menjadi lebih lebar. Tum berundur, jantungnya berdegup kencang hampir menembusi dadanya. Tetapi kakinya tidak bergerak seolah-olah terpaku di atas tanah. Wanita itu mengangkat sebelah tangannya, menunjuk ke arah bungkusan makanan yang jatuh berhampiran kakinya. Satu suara perlahan kedengaran di kepalanya. Barang saya ada dalam tuh. Tum menggeletar. Tidak berani walaupun untuk menunduk melihat. Tetapi satu daya menolaknya untuk berjalan lebih dekat. Dia mengambil bungkusan itu. Ia lebih ringan daripada yang disangkanya. Bau busuk begitu jelas sehingga membuatkan dia mual. Dia perlahan-lahan membuka bungkusan itu. Apa yang ada di dalamnya bukanlah makanan. Ia adalah tulang jari yang terpotong separuh dengan kesan darah kering melekat padanya. Dan serpihan kuku panjang yang pucat masih melekat di ujungnya. Tum terus membuang bungkusan itu, berpaling dan berlari dari situ. Tetapi dia tidak tahu arah kerana sekelilingnya telah menjadi kabus putih tebal. Tidak nampak walau bayangannya sendiri. Dia terus berlari sehingga terjumpa pagar kayu reput sekali lagi. Pagar rumah nomor 99. Dia menjerit sekuat hati. Cukuplah! Aku tiada kena mengena dengan kau. Tetapi jawaban datang dari semua arah. Seolah-olah berpuluh-puluh orang bercakap serentak. Barang aku, barang aku, barang aku. Suara-suara itu bertindih, nyaring sehingga menyakitkan telinga. Tum rebah ke tanah, menutup telinganya dengan erat. Tiba-tiba, semua suara berhenti. Senyap. Hanya ada satu suara yang kedengaran jelas. Suara wanita yang sama bercakap di belakangnya. Kau nak tahu macam mana aku mati? Tum tidak menjawab, tetapi badannya menjadi sejuk hingga ke tulang. Suara itu menyambung, perlahan dan jelas setiap perkataan. Malam tuh, aku pun tunggu barang juga. Tunggu sepanjang malam. Tiada siapa yang datang. Sampai ada bunyi motosikal berhenti depan rumah. Aku gembira, cepat-cepat turun buka pintu. Bunyi tawa perlahan menyampuk. Tapi yang datang hantar tuh bukan manusia. Tum memejamkan matanya rapat-rapat, tidak mahu mendengar lagi, tetapi suara itu menjadi lebih jelas. Ia masuk ke dalam rumah. Ia bunuh aku. Lepas itu, ia letak bungkusan makanan sebagai ganti. Tawa itu bertukar menjadi esakan. Aku cuma nak balik barang yang ia ambil. Angin sejuk meniup belakang lehernya. Tum merasakan seperti ada seseorang meletakkan tangan di bahunya. Dia berpaling perlahan-lahan. Wanita itu berdiri di hadapannya begitu dekat sehingga nampak kesan darah di lehernya. Dia menghulurkan tangan ke arah Tum. Di tangannya ada sebentuk cincin lama dan mempunyai kesan darah di sekelilingnya. Tolong pulangkan pada aku, boleh? Tum berundur perlahan menggelengkan kepala. Aku tiada kena mengena. Tetapi sebelum dia sempat menghabiskan ayatnya, wanita itu melangkah lebih dekat dan berkata dengan suara rendah hampir berbisik. Itu barang aku. Kau dah ambil. Tum melihat tangannya sendiri. Di jari tengah kanannya, cincin itu tersemat di situ. Dia cepat-cepat coba menariknya keluar, tetapi cincin itu begitu ketat seolah-olah telah sebati dengan dagingnya.
Wanita itu tersenyum. Senyuman yang penuh dengan darah. Cukup setakat itu pun aku udah puas hati. Lembaga wanita itu perlahan-lahan lenyap. Hanya tinggal bunyi nafas yang begitu perlahan sehingga hampir tidak kedengaran. Tum memandang jarinya. Darah mula meresap keluar dari tepi cincin. Lukanya seperti kesan terbakar. Dia rebah, kehabisan tenaga dan pengsan di situ. Sebelum segalanya menjadi gelap sekali lagi, Tum sedar semula. Bunyi pertama yang didengarinya ialah bunyi hujan. Dia membuka matanya perlahan-lahan. Pemandangan di hadapannya ialah jalan tanah merah yang basah. Motosikalnya diletakkan tidak jauh dari situ. Lampu hadapan masih menyala, tetapi tiada sesiapa di dalamnya. Badannya basah kuyup. Kedua-dua tangannya masih menggeletar. Jari tengah kanannya terasa sakit dan panas seperti dibakar api. Cincin itu masih ada. Dia coba menariknya, tetapi ia tidak bergerak. Daging di sekelilingnya mula membengkak dan darah meresap keluar. Tung mengetap gigi. Air matanya mengalir tanpa disedari. Dia melihat sekeliling. Masih berada di lorong yang sama. Tiada bunyi orang, tiada cahaya dari mana-mana rumah. Hanya bunyi hujan dan kabus yang turun rendah hampir mencecah tanah. Dia berjalan kembali ke motosikalnya, membuka pintu. Dia naik ke atasnya. Bahagian dalamnya kosong, tetapi tempat duduknya basah kuyup, seolah-olah ada seseorang duduk di situ sebelum ini. Bau wangi bunga yang samar-samar masih terapung. Tum mula tidak pasti sama ada apa yang dialaminya adalah mimpi atau kenyataan. Tetapi luka di tangannya mengesahkan segalanya. Dia menghidupkan engine. Ia hidup dengan mudah. Luar biasa. Bunyi engine-nya lancar, terlalu senyap. GPS di screen kembali menyala sendiri. Tiada isyarat internet, tetapi screen menunjukkan destinasi baru. Kembali ke rumah nomor 99. Tum menyumpah. Cukuplah. Dia menekan butang tutup, tetapi screen tidak padam. Titik isyarat di peta bergerak perlahan. Seolah-olah ada seseorang sedang menunggang motosikal di laluan itu. Dia melihat jalan di hadapannya dan nampak cahaya lampu belakang sebuah motosikal lain di kejauhan, seolah-olah ada seseorang yang memandunya. Tung teragak-agak, tetapi hatinya terasa seperti dipaksa. Badannya bergerak sendiri tanpa disedari. Tangannya memulas pendikit mengikut cahaya motosikal itu. Jalan mula berliku-liku, kabus semakin tebal. Di tepi jalan, rumah-rumah kayu lama mula muncul, seolah-olah dia sedang kembali ke masa lalu. Akhirnya, dia tiba di hadapan rumah yang sama. Rumah nomor 99. Tetapi kali ini, rumah itu tidak reput. Semua lampunya menyala terang dan ada bunyi orang berbual dari dalam. Tum memberhentikan motosikalnya, kaku. Jantungnya berdegup kencang. Dia mengangkat pergelangan tangannya untuk melihat jam. Screen menunjukkan angka yang hampir tidak dipercayainya. 20.15. Iya, adalah pukul 8 lebih malam pada hari sebelumnya. Sebelum semua kejadian ini bermula, dia telah kembali ke masa sebelum wanita itu mati. Suara seorang wanita tertawa perlahan kedengaran dari dalam rumah. Tung turun dari motosikal, berjalan mendekati pagar. Dia melihat seorang wanita berbaju biru muda berdiri di dapur. Dia adalah orang yang sama dilihatnya malam tadi. Wajahnya sama, tetapi dia masih hidup. Tum mengangkat tangan, mengetuk pagar perlahan-lahan. Wanita itu berpaling, tersenyum kepadanya, dan berkata, "Abang hantar barang ke?" Tum tidak dapat berkata apa-apa. Dia tahu serta-merta bahwa ini adalah malam terakhir wanita itu. Wanita itu berjalan ke pintu, menghulurkan tangan untuk menerima bungkusan makanan. Tetapi di tangan Tum, tiada bungkusan. Hanya ada cincin yang sama yang pernah dihulurkannya dalam kegelapan. Tum menggeletar, memandang cincin di tangannya, dan berkata dengan suara serak, Saya rasa ini kepunyaan awak." Dia memandang cincin itu. Matanya terbeliak seketika, sebelum perlahan-lahan mengangkat muka memandangnya. Senyumannya berubah menjadi dingin dan sedih. "Jangan biarkan ia ada pada saya lagi." Ayat itu belum sempat dihabiskan. Bunyi kaca pecah kedengaran dari dalam rumah. Lampu padam serentak. Wanita itu terkejut, berpaling ke belakang. Tum turut melihat. Dia nampak bayangan seorang lelaki berbadan besar berdiri di tangga. Di tangannya ada sebilah pisau tajam yang memantulkan cahaya. Jeritan kuat kedengaran di dalam rumah. Tum berlari masuk tanpa berpikir, menolak pintu sekuat hati.
Segala-galanya di hadapannya berlaku terlalu cepat. Darah memancut ke seluruh lantai. Wanita itu rebah di hadapannya, tangannya masih memegang pergelangan tangan Tum dengan erat. "Tolong saya." Nafas wanita itu tersekat-sekat. Dan sebelum matanya tertutup, dia menggenggam cincin di tangan Tum dengan erat. Semua lampu di dalam rumah padam serentak dan image di hadapannya lenyap. Tum merasakan seperti ditarik kembali ke dalam kegelapan sekali lagi. Suara terakhir yang didengarinya ialah suara wanita yang berkata perlahan, "Jangan kembali ke sini lagi." Apabila dia membuka matanya sekali lagi, segalanya kembali seperti sedia kala. Rumah itu usang, lampu padam, hujan turun. Dia masih berdiri di hadapan pagar kayu yang reput. Dan di tangannya ada cincin yang sama. Tetapi kali ini, ia berlumuran darah segar yang masih hangat. Tum berdiri kaku di situ. Hujan mulai turun renyai-renyai sekali lagi. Angin sejuk menusuk kulitnya. Darah dari cincin itu menitis ke tanah setitik demi setitik. Dia mulai sesak nafas, seolah-olah udara di sekelilingnya semakin menyempit. Image di kepalanya berputar-putar. Wanita itu jeritan darah yang memancut ke seluruh bilik dan tangannya yang masih memegangnya erat sehingga saat terakhir Tum perlahan-lahan berundur, berpaling dari rumah itu, bertekad untuk keluar dari lorong ini. Dia menghidupkan engine, bunyi engine-nya normal, tetapi jalan di hadapannya gelap gelita. Lampu hadapan hanya menyuluh 2 tiang lampu. Satu berkelip perlahan, satu lagi padam. Dia menunggang keluar perlahan-lahan, meredah kabus tebal yang mulai turun rendah sekali lagi. Tidak sampai 5 menit, dia melihat cahaya dari sebuah kedai runcit kecil di kejauhan. Kedai yang sama di mana dia bertemu nenek itu buat kali pertama. Dia cepat-cepat menunggang ke sana, berhenti di hadapan dan menjerit, "Nek! Nek!" Nenek itu perlahan-lahan keluar dari dalam kedai. Tangannya memegang lampu suluh lama yang cahayanya bergegar. Cahaya itu menyuluh tepat ke muka Tum. Nenek itu memandangnya tanpa berkata apa-apa, lalu bersuara perlahan, "Dah balik." Tum keliru. "Nek, saya pergi hantar barang. Lepas itu saya jumpa." Belum sempat dia menghabiskan ayatnya, nenek itu mengangkat tangan, memberi isyarat berhenti. "Jangan sebut nama dia." Tum terdiam. Nenek itu berjalan lebih dekat, memandang cincin di jarinya sebelum matanya terbeliak. "Kau ambil barang dia sekali?" Tum memandang jarinya. "Saya tak boleh tanggal." Nenek itu berpaling ke belakang kedai, mengambil sebotol kaca berisi air dan kembali. "Jangan bergerak," katanya. Dia membuka penutup botol. Baunya kuat sehingga menusuk hidung. Lalu dia perlahan-lahan menuang air itu ke jari Tum. Air di dalam botol itu mendidih serta-merta sebaik sahaja menyentuh cincin, mengeluarkan bunyi seperti besi panas dicelup ke dalam air. Tum menjerit kesakitan. Rasa sakit menjalar ke seluruh lengannya sehingga dia terpaksa mengetap gigi. Nenek itu berkata dengan suara bergetar. Barang ini disumpah dengan darah tuan dia. Sesiapa yang dapat akan nampak benda yang tak patut dilihat. "Saya tak sengaja." Suara Tum serak. Air matanya mengalir karena takut dan sakit. Nenek itu memandangnya dengan tajam. Tuan cincin itu mati sebab orang yang dia sayang. Dia ditipu, dibunuh, lepas tu ditanam dalam rumah tu. Sebelum mati, dia bersumpah semua barang dalam rumah tu akan jadi milik dia selamanya. Badan tu menjadi sejuk. Nenek itu menyambung, "Sesiapa yang masuk akan kena sumpah hantu." Nampak benda yang tak patut dilihat, dengar suara yang tak patut didengar, dan akhirnya tak akan dapat keluar. Angin kencang bertiup dari hujung lorong, membuatkan papan tanda kedai bergegar. Lampu berkelip-kelip. Nenek itu memandang ke arah itu dan berkata dengan suara tegas, "Jangan pandang." Tum terkejut. "Apa, Nek?" "Jangan pandang!" Suara nenek itu menjerit sehingga bergema. Tetapi sudah terlambat. Tum secara tidak sengaja menoleh ke hujung lorong. Wanita berbaju putih itu berdiri di situ. Rambutnya basah melekap di muka. Sebelah tangannya diangkat perlahan, seolah-olah memanggilnya. Matanya hitam pekat, tiada riak, tiada kehidupan. Tum menjerit, "Cukuplah, aku tak nak apa-apa barang kau lagi." Dia tidak menjawab, tetapi mengangkat sebelah tangannya lagi, menuding lurus ke arah Tum. Cincin di jari Tum menjadi panas serta-merta. Darah mulai meresap dari tepinya.
Bau hangit terhidu dari kulitnya. Nenek itu cepat-cepat mengambil kain putih dan menutup tangan. Tum membaca mantera dengan suara bergetar. Barang Tuan kembali kepada Tuan. Jangan diikat, jangan dirantai, jangan ikut lagi. Jeritan wanita itu bergema di sepanjang lorong, begitu kuat sehingga semua lampu padam. Kegelapan menyelubungi segalanya. Apabila lembaga itu hilang, nenek itu rebah ke tanah, tercungap-cungap seperti menggunakan seluruh tenaganya. Tum melihat sekeliling. Lorong itu kembali sunyi seperti biasa. Tiada lagi bayangan wanita itu. Dia perlahan-lahan menarik kain putih itu. Cincin itu telah hilang. Hanya tinggal kesan parut melecur yang dalam mengelilingi jarinya. Nenek itu berkata perlahan, "Baliklah." Sebelum dia tahu barang dia hilang, Tum mengangguk. Segera menghidupkan enjin dan meninggalkan kedai itu. Menunggang mereda hujan kembali ke bandar. Tetapi hatinya masih berdebar-debar. Ketika lampu belakang motosikalnya hilang dalam kegelapan, nenek itu memandang, mengeluh panjang dan berkata perlahan kepada dirinya sendiri. Tapi, semua ini tak akan berakhir dengan mudah. Dia berpaling masuk ke dalam kedai. Di atas meja kayu, sebentuk cincin tergeletak, basah, dan masih ada titisan darah di tengahnya. Pagi keesokannya, hujan telah berhenti. Tetapi bau tanah lembab masih menyelubungi bandar. Tum terjaga di atas katil di bilik sewanya yang kecil. Dia tidak pasti bila dia sampai di rumah. Kepalanya kosong seolah-olah otaknya coba melupakan sesuatu. Pakaiannya basah. Tangan kanannya dibalut dengan kain putih yang masih berbau hangit. Dia perlahan-lahan membuka balutan itu. Parut berwarna gelap mengelilingi jarinya masih ada. Dalam dan pedih seperti baru saja dilecur api. Tum memandangnya lama. Lalu berkata kepada dirinya sendiri dengan suara perlahan, "Dah berakhir, kan?" Tetapi dalam hatinya, dia tidak pasti sama ada ia benar-benar telah berakhir. Notifikasi dari teleponnya berbunyi, skrinnya menyala. Dia melihatnya, message baru dari aplikasi penghantaran makanan. "Terima kasih karena menghantar." Badan Tum menjadi kaku. Tangannya sejuk. Message itu muncul hanya beberapa saat sebelum hilang dari skrin. Tetapi dalam senarai sejarah penghantaran, tiada nama penerima itu. Dia terus mematikan teleponnya, mencampakkannya ke atas katil, dan duduk termenung seketika. Petang itu, dia memutuskan untuk berhenti kerja sebagai penghantar makanan. Tidak membuka aplikasi, tidak menjawab panggilan dari rakan sekerja. Coba untuk hidup seperti orang biasa semula. Tetapi, setiap kali hujan turun pada waktu malam, dia akan mendengar satu suara seorang wanita berbisik di telinganya, "Anda telah tiba di destinasi." Tum coba tidak menghiraukannya, tetapi semakin dia coba melupakan, semakin jelas suara itu. Dia mula tidak boleh tidur, mula takut akan kegelapan. Akhirnya, dia memutuskan untuk kembali ke wat lama itu. Wat yang tidak jauh dari lorong rumah nomor 99. Di dalam dewan lama, terdapat meja dengan beberapa set barangan sembahyang. Tum melihat gambar seorang wanita muda dalam bingkai kayu kecil diletakkan di tengah-tengah. Gambar itu adalah wanita yang sama dilihatnya malam itu. Nama di bawah bingkai tertulis, Cik Ratana Sripong. Tarikh lahir dan tarikh mati hanya berbeza 1 hari. Dia mengangkat tangan, memohon ampun dengan suara bergetar. "Saya minta maaf, saya tak tahu." Angin bertiup masuk ke dalam dewan. Lilin di ujung meja padam, tetapi hawa hangat terasa memeluknya. Seolah-olah ada seseorang menyentuh bahunya dengan lembut. Dia menoleh. Tiada sesiapa, hanya sebentuk cincin tergeletak di atas lantai di hadapannya. Bersih, berkilat, tiada kesan darah atau kotoran. Tum tidak berani menyentuhnya, hanya memandangnya sebelum berpusing dan berjalan keluar dari wat itu. Sejak hari itu, dia tidak pernah kembali ke kawasan itu lagi. Tetapi orang di kawasan itu bercerita, selepas tengah malam pada malam hujan, sering ada seorang penunggang muda menunggang motosikal masuk ke dalam lorong belakang wat itu dengan bungkusan makanan di tangan. Ada yang melihatnya berhenti di hadapan rumah usang itu, berdiri menghantar barang kepada seseorang yang tidak wujud. Ada yang mendengar suara seorang wanita tertawa perlahan dari dalam rumah, dan pada malam-malam tertentu, lampu di beranda tingkat atas masih menyala, seolah-olah ada seseorang sedang menunggu pesanan terakhirnya. Dalam setiap pekerjaan, ada keberanian dan risiko. Tetapi kadang-kadang,
Apa yang menanti di destinasi bukanlah pelanggan, tetapi mungkin sesuatu yang masih lapar dan menunggu Anda untuk menghantarnya. Jika malam ini Anda masih belum mengantuk, jangan lupa nyalakan lampu sebelum keluar untuk menghantar pesanan seterusnya.